Assalamualaikum. Hari ini kita masuk pada surah Al-Ra'd, yakni guru surah ke-13, terdiri daripada 43 ayat, diturunkan di Makkah. Surah Ar-Ra'd. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Ra. Tilka ayatul kitab والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من عناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran dan kitab yang diturunkan kepada Muhammad daripada Tuhanmu, itu adalah benar, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya. Allah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat, lalu dia bersemayam di atas Arasy yang layak dengan kesuciannya. Dia mengatur peredaran matahari dan bulan, masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Dia mengatur urusan makhluknya dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya agar kamu yakin akan pertemuan dengan Tuhanmu. Dan dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung ganang dan sungai-sungai di atasnya, dan padanya dia menjadikan buah-buahan berpasang-pasangan. Dia menukarkan malam kepada siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir, dan
Di bumi terdapat bahagian-bahagian yang berhampiran, kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Tetapi kami melebihkan rasa sesuatu tanaman daripada yang lainnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memahami. Dan jika engkau merasa hairan, maka yang lebih menghairankan adalah ucapan mereka, apabila kami telah menjadi tanah, adakah kami akan dikembalikan menjadi makhluk yang baru? Mereka itulah yang ingkar kepada Tuhannya, dan mereka itulah yang dilekatkan belenggu di lehernya. Mereka itulah yang ingkar kepada Tuhannya, dan mereka itulah yang dilekatkan belenggu di lehernya. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah bersemayam di atas arasy menurut cara yang layak baginya, kerana Allah Maha Suci dari segala-gala cara yang difikirkan dan difahamkan. Amida al-amdu ila qadus syai'i, dan menjadikannya sebagai sandaran, dan al-imad ialah suatu yang dijadikan sandaran. Firman Allah yang membumi bangunan-bangunan yang tinggi. Al-Fajr 8:97, iaitu mereka bersandar kepadanya. Adapun Al-Mulk ialah kayu yang dijadikan sandaran bagi khemah. Firman Allah, mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Al-Humazah 1049, demikian juga apa yang dibawa manusia yang dijadikan sebagai alat sandaran, apakah itu besi ataupun kayu. Allah SWT mengkhabarkan tentang kesempurnaan kekuasaannya dan kebesaran pengaruhnya. Dengan seizinnya dan perintahnya, langit ditinggikan tanpa ada tiang, dan seizin dan perintahnya serta penundukannya, langit ditinggikan daripada bumi dalam jarak yang tidak dapat diperkirakan dan dijangkau oleh ukuran. Samau ad-dunia, langit dunia itu mengelilingi seluruh permukaan bumi dan yang ada di sekitarnya, termasuk air dan udara daripada semua arah dan kawasannya, serta berada jauh tinggi daripada semuanya, dengan ketinggian yang merata daripada semua sisinya. Jarak langit pertama dan bumi daripada tiap-tiap arah adalah dalam jarak waktu perjalanan 500 tahun. Sedangkan ketebalan langit pertama juga jauh perjalanan 500 tahun. Kemudian langit kedua mengelilingi langit pertama beserta semua isinya, dan jarak langit pertama ke langit kedua adalah 500 tahun perjalanan. Sedangkan ketebalan langit kedua adalah perjalanan 500 tahun. Demikian pula seterusnya pada langit ketiga, keempat, kelima, keenam dan ketujuh. Sebagaimana Allah SWT berfirman, Allah yang menciptakan 7 langit, dan daripada penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahawa Allah Maha Kuasa ke atas segala sesuatu, dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Surah Al-Talaq 65:12. Firman Allah SWT, kemudian dia bersemayam di atas arasy. Penyebutan sifat bersemayam ini bagi Allah disertai dengan pengertian tanpa pengembaraan dan tanpa penyerupaan dengan apapun. Maha suci Allah daripada segala permisalan dan perumpamaan, lagi maha tinggi dengan ketinggian yang setinggi-tingginya. Firman Allah, dia menundukkan tengah hari dan bulan masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Ada yang berpendapat bahawa
Ada yang berpendapat bahawa makna yang dimaksudkan ialah matahari dan bulan terus beredar sampai batas waktu perhentiannya, iaitu berlakunya hari kiamat. Hal ini disebut dalam surah Yasin 36-38. Disebutkan matahari dan bulan kerana keduanya merupakan dua bintang yang paling menonjol di antara 7 bintang lainnya yang beredar serta lebih utama, sebagaimana diberitahukan dan dengan firman-Nya yang lain, surah Fussilat 41-37. Hal ini telah dijelaskan pula dalam ayat yang lainnya, surah Al-A'raf 7:54. Firman-Nya, Dia menerangkan tanda-tanda kebesarannya agar kamu yakin akan pertemuan dengan Tuhanmu. Artinya, Dia menerangkan tanda-tanda dan bukti-bukti yang menunjukkan bahawa Dialah Tuhan, yang tiada Tuhan selainnya. Sesungguhnya Dia mampu mengembalikan ciptaan makhluk jika Dia kehendaki, sebagaimana Dia memulakan penciptaannya. Daripada Jarir bin Abdullah Al-Bajali, dia berkata, kami sedang bersama Nabi SAW saat baginda melihat rembulan di malam purnama. Kemudian baginda bersabda, sesungguhnya kamu akan melihat Rabb kamu sebagaimana kamu melihat bulan purnama ini. Kamu tidak akan saling berdesakan dalam melihatnya. Maka jika kamu mampu, hendaklah tidak melewatkan mendirikan solat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Hadis ini memberi keterangan penetapan khabar berita bagi orang yang beriman bahawa mereka kelak akan melihat Allah SWT pada hari kiamat. Penetapan makna melihat secara hakiki, bukan dalam pengertian lain, sebagaimana yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Daripada Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT memiliki para malaikat yang mencari majlis-majlis zikir. Mereka akan berkumpul dalam majlis zikir tersebut. Jika mereka berlalu pada suatu majlis berzikir, mereka akan naik kepada sebahagian yang lain sehingga sampai ke Arash. Maka Allah bertanya dan Allah lebih tahu, dari mana kamu datang? Mereka berkata, daripada hamba-Mu yang meminta syurga kepadamu dan berlindung kepadamu daripada neraka dan meminta keampunan kepadamu. Kemudian Allah berfirman, mereka meminta syurga kepadaku, apakah mereka telah melihatnya, dan bagaimanakah jika mereka telah melihatnya? Mereka berlindung kepadaku daripada neraka Jahanam, bagaimana jika sekiranya mereka telah melihatnya? Sesungguhnya aku telah mengampuni mereka. Maka para malaikat pun berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya di antara mereka ada seorang daripada hamba-Mu yang berlaku salah, iaitu si Fulan. Dia berlalu dan ikut duduk beserta mereka hanya kerana ada keperluan semata-mata. Maka Allah pun berfirman, sesungguhnya mereka yang bermajlis itu tidak akan celaka disebabkan orang yang berbuat salah tersebut duduk bersama mereka. Hadis riwayat Ahmad. Daripada Abu Zar Al-Ghifari, dia berkata, aku pernah masuk ke dalam Masjidil Haram, lalu aku melihat Rasulullah SAW bersendirian. Kemudian aku duduk menghampirinya dan bertanya, wahai Rasulullah, ayat mana yang diturunkan kepadamu yang lebih utama? Baginda SAW menjawab, ayat kursi, langit yang 7 beserta apa yang ada di dalamnya dan semua yang ada di antaranya jika dibandingkan dengan Al-Kursi, kecuali seperti sebuah gelang yang dilemparkan ke padang pasir, sedangkan tidaklah Al-Kursi jika dibandingkan dengan Arash yang agung, melainkan seperti gelang yang ada di padang pasir. Hadis riwayat Ibnu Abu Syaibah. Sadaqallahu alazim.